InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi pada hari ini ayat ke-6 sebelum kita masuk kepada ayat ke-7. Okey. Okey. Di dalam buku muka surat ke-38, segala kepercayaan yang mereka keluar dari mulut mereka tidak lain hanyalah perkataan dusta semata-mata. Macam mana kita tahu? Melalui ayat sebelum ini, melalui ayat nombor 5 yang mana Allah kata iyaquluna illa kadhiba. Masya-Allah. Okey, maka dengan itu Allah beritahu Nabi pada ayat yang kita dah bincangkan sedikit pada minggu lepas. Allah cakap kepada Nabi supaya tidak bersedih sekiranya musyrikin Mekah enggan beriman dengan ajaran Islam. So Allah Ta'ala mengatakan ditakuti kemungkinan Nabi akan mencelakakan dirinya sendiri kerana bersedih dengan keingkaran mereka. Sampaikan sahaja kepada mereka risalah, sekiranya mereka enggan beriman, biarkan mereka. Sesungguhnya siapa yang memberi hidayah? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia, apa yang kita boleh buat? Kita hanya mampu untuk berdakwah, kita hanya mampu untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi pengakhirannya hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak, kalau kita tengok dekat sini, kita dah bincangkan lah kan mengenai Allah, betapa Allah ni sebenarnya suruh Nabi let go perasaan yang sangat mencengkam dirinya, sehingga kan takut-takut nanti Nabi akan bukan lupa tapi agak kurang bersemangat untuk melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang Rasul. Itu adalah tugas utama Nabi untuk berdakwah, dan bukan hanya musyrikin Makkah sahaja yang perlukan dakwah Nabi, tetapi ada banyak lagi orang-orang lain yang perlukan dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Asafah dekat sini sangat besar penggunaannya di dalam ayat ini, kerana perasaan Asafah lah yang Allah sampai menegur Nabi di dalam ayat ini. Dia macam ada yang kata Allah ni seolah-olah menegur Nabi, tetapi ada juga yang mengatakan Allah ini memujuk Nabi. Okay, so dalam macam lebih kurang macam teguran, pujukan dalam teguran gitulah. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini kan, ini adalah perasaan yang digambarkan. Allah menggambarkan perasaan Nabi terhadap siapa? Musyrikin Mekah, terhadap orang yang ingkar dengan ajaran yang dibawa, terhadap orang yang menunjukkan rasa benci yang tak sudah terhadap Nabi Muhammad. So maknanya hanya benci sahaja yang diterima oleh musyrikin Mekah. Dan Nabi punya perasaan sebegitu terhadap mereka. Adakah Nabi membenci mereka? Tidak. Nabi rasa macam, ya Allah, apa lagi yang aku boleh buat? Aku tak buat cukup ke sampai orang ni tak nak beriman. Bayangkan perasaan Nabi terhadap umatnya yang sering ingat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perasaan Nabi pada umatnya yang sering berselawat di atas namanya. Bayangkan perasaan Nabi terhadap umat yang sering melakukan sunnah-sunnah. Bayangkan perasaan Nabi terhadap umat yang sedaya upaya untuk mencontohi akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa Nabi ini terlampau sayang pada umatnya, sampai mereka yang ingkar pun Nabi punya perasaan yang sebegitu. Dan apa satu perkara yang kita nakkan daripada Nabi pada akhirat kelak? Mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan waktu pada ketika satu malam, waktu kan Masjid As-Sifar ada adakan sepanjang 12 malam menyambut Maulidur Rasul, dan setiap malam akan diiringi dengan bacaan qasidah, Maulid Dibangi, dan juga selepas Isyak akan ada tazkirah. Dan saya masih ingat lagi tazkirah dari Ustaz Irwan Hadi, tak silap saya. Lagi dia tajuk dia Syafaat Nabi buat pendosa. Okey, hatta dalam hadis, bila saya tengok, kira macam tak terbayang tahu betapa rahmahnya Nabi ni terhadap umatnya. Sebab apa?
Setiap Nabi ini diberikan satu doa yang pasti Allah akan kabulkan. Setiap Nabi. Okay? Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi tidak menggunakan doa ini sepanjang hidupnya. Nabi cakap apa? Nabi akan simpan waktu dekat akhirat nanti. Jadi Nabi akan simpan untuk apa? Untuk beri syafaat kepada umatnya. So fast forward, nanti insyaAllah dekat akhirat, nanti Nabi akan tuntutlah benda tu daripada Allah SWT. Dan Nabi akan minta kepada Allah untuk berikan syafaatnya kepada seluruh umatnya. Hatta dalam hadis tersebut kan, kira macam Nabi tak minta, ya Allah keluarkanlah umatku, tak. Nabi cuma cakap dua je dengan Allah. Dan tu Allah tanyakan apa yang kau nak. Nabi cuma cakap ummati. Benda tu ada berapa kali round tau. Dia bukan sekali je ummati. Nah, itu Allah akan perintahkan Nabi untuk bawa umat-umatnya. Lepas tu nanti Allah tanya lagi, katakan apa permintaanmu. Nabi akan ulang ummati. Sampai tahap round yang penghabisan sekali, Allah akan suruh Nabi keluarkan siapa? Keluarkanlah sesiapa pun yang ada pada mereka, walaupun kita tahu sebiji zarah, tahu tak sebiji zarah? Kan kecil kan, tak boleh nampak. Kira yang penghabisan yang Allah akan cakap, kira macam, saya tak ingat apa word dia, tapi dia lagi kecil daripada sebiji zarah. Tak kira tak ada lah, kira macam keluarkanlah mereka yang ada, walaupun sedikit pun lah, keimanan dalam hati mereka. Wah, cik ini best lah, memang confirm dah siap syurga lah. Confirm dah siap syurga, insyaAllah. Bila mana kita katakan kita ni seorang yang beriman, pasti syurga jawapannya. Cuma sebelum syurga tu lah. Sebelum syurga tu yang agak takut lah. Bukan agak takut, memang menakutkan. Okay? Kita dah bincangkan kan pasal makifina ni. Ingat lagi tak makifina? Bukan hanya di syurga tapi juga di neraka. Macam mana kita nak tempuh satu hari di neraka tu? Itu kalau satu hari. Satu hari umpama 1000 tahun. Kalau Allah cakap kena kalau kita sekarang buat salat kat dunia je, takkan 1 tahun je kan penjara. Betul lah? Kalau 6 bulan penjara maknanya dia punya kesalahan very minimum. Tapi kalau kesalahan besar pasti bertahun-tahun ataupun sampai akhir hayat. So macam mana tu? Macam mana kita nak tempuh tu? Sebab tu kita perlukan syafaat Nabi. Dan macam mana nak pastikan kita ni antara bukannya hujung-hujung menerima syafaat. Kita antara yang awal-awal menerima syafaat dan tak perlu lalui hisab. Kerana itu yang kita nak, itulah apa yang kita dambakan daripada Nabi Muhammad SAW. So bila kena hisab, dah jadi next level ni semua ni dah. Tetap akan lalui pelbagai cabaran dan dugaan. Kita berada di kalangan bukan hanya mereka yang menerima syafaat, tetapi kita nak berada di dalam golongan mereka yang pertama menerima syafaat. Bila antara golongan pertama yang menerima syafaat ni adalah tanpa hisab. Hisab tu adalah satu perkara yang sangat besar yang akan berlaku dekat akhirat nanti. Okay, so ini perasaan Nabi terhadap musyrikin Mekah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bila Nabi dah banyak hadis kan cerita pasal betapa Nabi sayang pada umatnya, kita nak kena buat apa? Kalau orang dah cinta kita nak kena balas. Ini bukan kita cerita pasal kita reject orang yang kita tak suka, tak. Ini kita cerita pasal orang yang membawa kita ke jalan Allah. Orang yang mengajar kita, orang yang membawakan kepada kita segala isi Al-Quran ini. Jadi nak kena balas. Dan paling minimum cara untuk kita balas adalah dengan banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesialnya jadi umat Nabi Muhammad ni adalah banyak manfaatnya. Okey, banyak manfaatnya. Dan Muslimah tahu tak macam mana manusia itu dijadikan? Pernah dengar kisah Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan. Bila namanya manusia pertama yang diciptakan, maksudnya apa? Kira time tu Nabi Adam je ada.
Betul? Itu kita faham. Menariknya saya baru belajar benda ni bertahun-tahun belajar kan. Tapi tahun ni baru saya dapat ilmu ini. Ada mufassir, ada ulama tafsir yang mentafsirkan sebenar-benarnya Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan. Betul? Tak, saya tak ubah tu kan, saya tak ubah. Okay? Tetapi maksud pertama diciptakan adalah yang dimasukkan ke dalam jasad. So maknanya kita ini sebenarnya kita ni original form ni dalam bentuk apa? Roh. Betul tak? Bila kita mati, bila kita akan datang mati nanti, apa yang dicabut? Nyawa kita. Betul tak? So kita akan kembali kepada form kita yang sebenar. So bila Allah jadikan manusia, Allah jadikan kita ni semua, segala manusia yang daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang ni, atau bukan sampai sekarang ni, maaf, sampai hari kiamat nanti, semua dah ada dah. Semua dah tercipta. Sebab tu dinamakan kita punya origin apa? Kat syurga. Betul tak? Sebab kita ni semua disimpan tempat tinggal kita adalah di syurga. Dan ini cerita lain lah, saya cuma ambil summary sikit je kan. Dan apabila Allah ajarkan Nabi Adam pelbagai, kan ada dalam surah Baqarah kan cerita pasal Nabi Adam, Allah ajarkan mengenai ilmu ini, ilmu itu, dan betapa si iblis ni tak nak sujud pada Nabi Adam. Benda ni semua sebenarnya kita saksikan. Cuma kita tak ingat dah. Sebenarnya semua kita saksikan. Sebab apa? Kita dah tercipta dah waktu itu. Cuma kita belum dimasukkan ke dalam jasad ni lah, jasad kita ni. Okay, badan kita ni. Sebab tu kadang-kadang kalau muslimah ingat, kan kadang-kadang macam kita tak pernah jumpa orang tu, tapi nampak macam familiar kan? Kat mana? Sampai sudah tak jumpa familiar ke kat mana tu. Betul tak? Ada kemungkinan kita dah selisih dah sebenarnya dekat dalam syurga tu. So apa point saya bawakan cerita ni? Adalah Allah sebenarnya boleh pilih kan nak letak kita ni dekat zaman mana. Allah boleh tak pilih kita untuk letak kita dekat zaman sahabat? Boleh. Allah boleh pilih tak untuk kita lahir bukan di Singapura? Boleh. So maknanya peletakan kita dekat dunia ni bila masanya, di mana, semua dah ditentukan. Dan semuanya ada hikmahnya. Ada kemungkinan besar kalau Allah letakkan kita di waktu zaman para sahabat, boleh jadi kita bukan berada di kalangan mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad. Boleh jadi. Dan kenapa Allah tak letak kita? Jadi kita rasa macam bestnya lah zaman sahabat kan dapat jumpa Nabi, dapat bersama dengan Nabi, dapat bersama dengan umatul mukminin. Kita rasa sekarang ni best lah sebab kita dah percaya dan kita berada dalam kehidupan yang aman. Tetapi sekiranya kita diletakkan di zaman itu, kita pun tak tahu betapa kuatnya iman kita untuk tempuh masa tersebut. Dan apabila Allah letakkan kita di Singapura, Allah letakkan kita di mana-mana sajalah kita lahir tu, maknanya itu adalah kemampuan kita, itu adalah ujian kita, itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Boleh tak Allah pilih kita untuk letak kita dekat Palestin? Boleh. Tapi kenapa tidak? Kerana kemungkinan kemampuan kita tak dapat ditandingi dengan kemampuan mereka. So, apa sahaja. So, ini adalah percaya kepada qada dan qadar lah. Setiap apa yang Allah jadikan kepada itu, kalau kita hanya melihat kepada musibahnya, kita tak akan jumpa jalan keluar. Dan bila kita melihat kepada hikmahnya, memang Masya Allah. Okay, dan setiap daripada kita ni adalah dibentuk, dijadikan dari sudut perasaan, dari sudut emosi bertepatan dengan waktu dan zaman ketika itu. Okey, jadi apa sahaja dan boleh juga kalau Allah nak jadikan kita nanti later part, bukan sekarang. Maknanya nanti keturunan kita insya-Allah untuk manalah tahu, alhamdulillah moga-moga kita ni semua diakhiri riwayat hidup sebelum kedatangan Dajjal. So boleh tak Allah nak letakkan kita nanti dekat ujung-ujung nak lawan bersama-sama dengan Imam Mahdi? Boleh juga. Tapi tak, kita hidup di zaman sekarang. So, lakukan apa yang kita boleh di zaman sekarang ini. Apa yang kita boleh lakukan? Pergi perang? Tidak. Didik generasi kita untuk menempuh zaman tersebut. Kena didik zaman. Itu tugas kita sekarang. Okay, itu tugas kita sekarang.
bantu sebaik mungkin untuk kita mendidik mereka ini, untuk dalam kita mendidik diri kita, dalam kita mengajar diri kita, kita didik juga mereka ini untuk menempuh zaman Dajjal nanti. Yang mana Allah Ta'ala alam sama ada kita lalui atau tidak. Okey? Jadi itu adalah ayat yang ke-6. Sebab ini kan saya cakap ni ayat yang Allah pujuk. Jadi mari kita tengok ayat yang seterusnya. Okey, so surah tu saya nak ulang sikit. So maknanya Allah dalam ayat 6 ni fala'allaka, jangan-jangan kamu, kabar kepada kamu, baghi'un nafsaka. Baghi'un nafsaka maksudnya apa? Membinasakan. Baghi'un tu membinasakan nafsaka, diri kamu, ala atharihim, ke atas perbuatan-perbuatan buruk mereka. Apa perbuatan buruk mereka? Mengatakan Allah itu ada anak. Nauzubillah min zalik. Illam yu'minu bihadzal hadisi, dan sekiranya mereka tidak beriman terhadap Al-Quran ini, asafa. Asafa ni bermaksud duka cita yang berlebih-lebihan. Okey. Baik, kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-7. Okey. Wa'alaikumsalam minasyaitanir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, telah jadikan, ma'alal ardi, apa yang ada di muka bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum, kerana kami hendak menguji mereka. Ayyuhum, sesiapakah di antaranya, ahsanu amala, yang lebih baik amalan. Okey, jadi kita bacakan dalam buku page 39. Allah menjadikan dunia sebagai perhiasan semata-mata. Kesemua ciptaan Allah daripada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, rumah serta segala perkara adalah untuk menguji manusia. Sama ada manusia menggunakan ciptaan Allah dengan baik ataupun menggunakannya ke jalan yang salah. Orang yang beriman akan menggunakan segala nikmah yang ada sebagai wasilah serta jambatan ke akhirat. Wasilah tu bermaksud perjalanan lah. Okay? Seperti sabda Rasulullah SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Okay. Diberiwayakan apa? Dia kata inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis, indah lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kamu padanya di dunia ini sebagai ganti generasi sebelumnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu dia melihat apa yang kamu lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Jauhkanlah diri kamu dari terfitnah olehnya, dan jauhilah fitnah, godaan dan rayuan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fi nisa. Sebab fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah dalam hal wanita. Okey, ini adalah hadis riwayat daripada Imam Muslim. Okey, baik. Jadi kita tengok, pertama sekali Allah datangkan dalam ayat ini adalah Allah cakap apa? Allah dah cakap dengan Nabi kan, kita jangan sedih, let go. Kalau diorang memang tak nak beriman, diorang takkan beriman. Soalan yang ditujukan tu hanyalah untuk menguji Nabi. Bukan maknanya kalau bila Nabi kasih jawapan, diorang akan beriman. Tidak. Tetapi hanyalah sebagai orang kata hela-hela untuk lari semacam-macam benda dia tanya Nabi. Tapi bila Nabi dah jawab, dia bagi jawapan lain pula. Dia bagi alasan lain pula untuk tidak beriman. Okey? Jadi, bila kita cakap ini adalah saya cakap bear in mind dan kita belajar surah ni, ingat balik asbab nuzul. Okay, antara asbab nuzul adalah untuk menjawab persoalan-persoalan si musyrikin Mekah ni. Dan yang kedua adalah 10 ayat pertama ini juga adalah untuk melindungi kita daripada Dajjal. Okay, jadi cantiknya lepas Allah pujuk Nabi kan, Allah pujuk Nabi, so Allah sambung ayat ini dengan inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Memang kami jadikan dunia ini sebagai perhiasan. So bila kata perhiasan tu cantik ke tidak?
Cantik. Dunia ni Allah jadikan perhiasan, maknanya cantik. So kalau kita lihat dunia ni makin lama, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, makin cantik atau makin tak cantik? Makin canggih atau makin kuno? Makin canggih, makin cantik. Hatta sekarang ni dah zaman AI lah. Tahu AI apa? Di semua sekarang sekejap lagi dia nak mengajar ke depan pun AI kan. Jangan sampai macam itu lah. Seram pula dengannya. Lagi, jadi memang Allah jadikan dunia ini sebagai tempat yang cantik, tempat yang indah. Dan Allah tak cakap seterusnya untuk hamba-hambaku menikmati. Tapi Allah cakap apa? Linabluwahum. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka, nak uji apa? So Allah datangkan nikmat yang besar ni. Nikmat yang besar ni adalah untuk menguji mereka, sama ada mereka ini apa yang mereka lakukan terhadap kecantikan dunia ni. Okey, dari satu sisi yang lain, kan saya ada cakapkan, Dajjal ni Allah kasih dia satu kuasa, satu kelebihan yang mana dia ada like high level of the magic. Betul? Bila zaman Dajjal ni, Dajjal akan jadikan dunia ini 100 kali ganda lebih cantik daripada apa yang ada sekarang. Mungkin bila Dajjal datang, dia akan tawarkan segala nikmat dunia yang ada. Dan pada ketika itu, itulah ujian bagi mereka yang beriman. Bila Dajjal datangkan kenikmat dunia, bila Dajjal datangkan kecantikan dunia, bukan untuk kita subhanallah, masya Allah, cantiknya dunia, bukan. Waktu itu, apa yang kita kena buat? Kita kena pilih untuk tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah ujian, sama ada kita ini masih memilih dunia ataupun kita pilih kepada akhirat. Ataupun kita pilih kepada akhirat. Okey, jadi dunia memang Dajjal ni memang itu tujuan utamanya datang ke dunia ni. Untuk gelapkan hati manusia, untuk gelapkan hati manusia, untuk gelapkan hati-hati mereka yang beriman ini dengan segala nikmat yang ada dekat dunia. Sebab apa? Sebab memang itu adalah perjanjian Cik Dajjal tu. Siapa Cik Dajjal? Iblis. Perjanjiannya dengan Allah adalah untuk sentiasa menyesatkan manusia dan nak dapat as many as followers yang dia boleh dapat untuk ikut dia masuk neraka. Okey, tapi kita tak nak. Kita nak ramaikan followers siapa? Followers Nabi Muhammad SAW. Kita nak ramaikan umat Nabi Muhammad yang sama-sama ikut Nabi Muhammad untuk masuk ke syurga Allah. InsyaAllah. Amin. Okey? Jadi, ayyuhum ahsanu amala. So, apa maksudnya kesungguhan dalam dia? Bukan sahaja kita lakukan perkara-perkara yang baik, tetapi adalah macam mana kita biasakan diri kita ini untuk amalkan perkara-perkara yang baik. Okey, macam mana kita biasakan diri ini ataupun berapa banyak kesungguhan kita ni untuk sentiasa tanam ataupun didik hati kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Dan itu adalah tujuan utama Al-Quran ini. Saya nak angkat buku ni lagi, Al-Quran ni buku. Okey, itulah tujuan utama Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk kita beramal kepadanya. Macam mana nak beramal? Salah satunya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Apa tu maksudnya? Buat kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang. Dah mampu kita buat muslimah sekalian? InsyaAllah kita berusaha. Mungkin belum lah. Mungkin belum takat ini, tapi kita berada dalam proses on the way, kata. Sentiasa on the way. Tak kisahlah sampai akhir riwayat hidup kita, kita on the way at least. Jangan sampai akhir riwayat hidup kita dah stop dah. Kita dah ke RNR, dah tak jalan lagi dah. Jangan. Biar sentiasa on the way. On the way menuju kepada beramal dengan Al-Quran. Sentiasa on the way menuju kepada terapkan Al-Quran dalam hati kita. Terapkan Al-Quran dalam jiwa ahli keluarga kita. Bila kita Al-Quran ini
bagaimana orang kata penerimaan Al-Quran terhadap kita ni adalah macam mana kita melayan Al-Quran ini. Maksudnya macam mana kita treat Al-Quran ini. Kalau kita datang kepada Al-Quran, kan ada kan macam banyak orang-orang yang bukan Islam yang mengkaji Al-Quran. Apabila dan banyak juga orang yang kaji Al-Quran ini masuk Islam, betul. Tetapi adakah semua? Tidak. Ada juga yang kaji Al-Quran tetap tak masuk Islam. Kenapa? Sebab Al-Quran bijak, Al-Quran tak terima. Kenapa? Sebab dia datang kepada Al-Quran untuk mencari jawapan atau untuk mencari kesalahan. So tanya diri kita, bila kita datang kepada Al-Quran hanya untuk menunaikan kewajipan sebagai seorang Islam, ataupun kita memang datang kepada Al-Quran kerana kita nak Al-Quran itu dekat dengan kita. So depends on our attitude terhadap Al-Quran. Kalau kita datang ke Al-Quran, ya Allah aku cuba usaha ni, paling tidak pun hari-hari lah baca Quran, walaupun satu ayat. Kita cuba. Mungkin tahun ni satu ayat, tahun depan 2 ayat, tahun depan lagi on the way, kan kata on the way. Tak kisah. Tak kisah. Jangan kita baca contoh hari ni kita baca, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sadaqallahul-Azim. Dah orang apa kau ni baca Quran Alif Lam Mim tu terbaca dalam sikit. Dengar. Ketuk lagi peduli. Daripada tak baca. Betul tak? Daripada tak baca. Yalah kalau mampu baca lebih. Tapi kalau kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang saya pun perangan juga lah tiap-tiap hari konon nak baca satu juz. Oh tak dapat satu juz, cut half 10 page. Kadang-kadang terlepas juga, cut half lagi 5 page. Kadang-kadang 5 page pun rasa penat. Betul tak? Namanya manusia, iman itu ada turun dan naik. Kita pun ada energy level kita. Tetapi tak kisahlah turun naik, tak apa. Tetap on the way. Jangan turun terus tak naik lagi. Turun terus tak naik lagi dengan harapan nanti akan naik kemudian, insyaAllah. Okey, sentiasa ada perasaan untuk berusaha, orang kata. Usaha dari hari ke hari untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai, orang kata, rutin harian kita. Walaupun saya tak hafal Quran lah, saya tahu Qul Huwallahu Ahad aja. Tak apa. Hari-hari baca Qul Huwallahu Ahad tu. Nanti dekat akhirat Qul Huwallahu Ahad tu lah yang tolong kita. Tak semestinya orang yang hafal banyak ni, kalau dia tak beramal dengan hafalan dia pun tak guna. Ada berapa banyak orang yang kita nampak seperti orang yang alim, seperti orang yang beramal, amalan soleh, tetapi hakikatnya dia beramal itu untuk show off. Ada banyak. Yang tahu siapa? Diri dia lah. Diri dia dengan Allah je yang tahu. Kita ni jangan jadi judge lah. Nak tengok ini riak ni. Oh ni ikhlas. Oh ni riak. Ya Astagfirullahaladzim, riak. Jangan ikut. Kita sibuk dengan amalan dia apa? Sibuk dengan amalan kita ni. Mungkin nampak sebab ada orang memang dia tak jenis tak senyum. Muka dia gitu, masam macam. Saya pun gitu juga, orang kata. Saya tengok saya pun masam tak. Kalau saya baru masuk kerja, semua tak cakap saya. Dia kata saya macam sombong. Sebab muka dah jadi gitu. So kita nak kena usaha lah kan. Kalau orang saya cakap kita sombong, saya kata nampak orang kita senyum. Saya nampak kita senyum. Jangan sengih lah. Sengih tu scary. Senyum aje lah. Okay. So maknanya kadang-kadang apa yang kita dapat secara zahir tu tak betul. So itu ya, sebab tu tak boleh nak judge orang. Okay. Dan bukan setakat muka tau, kadang message pun salah. Saya ada waktu tu, saya order Grab. Makan order Grab. Sekali saya tertinggal salah satu kawan saya yang order. So saya pun message, Grab tu orang Melayu, orang Islam. So saya pun cakap salam, boleh tolong tak? Saya tertinggal order makan satu. So boleh tak awak belikan, nanti saya PayNow awak bayar. Sekali dia jawab, kedai ni boleh online je. Kalau Ustaz rasa apa? Saya tahulah online. Kata dia tu kedai. Kau boleh beli tu lah. So message. Sekali pun saya macam, okey lah, tak apalah. Tapi saya cakap lah, kalau tak boleh tak apa. So dia pun cakap, dia jawab tu je. Kedai ini boleh online saja. So saya macam, terdetik juga lah, macam memang online lah. Satu saya minta tolong. Betul tak?
So saya cakap kalau tak boleh tak apa, kira tak apa, tak boleh. So saya cakap dengan kawan saya, tak maaf lah. So dia pun order dengan orang lain. Lepas tu bila sampai saya pun ambil makanan tu, dia turun tu macam, sorry lah, itu sebenarnya kitchen. Allah, salah tak kita bersangka. Kalau kitchen memanglah kena order online je, tak boleh order dekat situ. So itu kitchen sebenarnya, saya memang tak boleh nak tolong order. Saya minta maaf sangat-sangat. Dah salah aku, rasa macam itu tadi kan. Sebab kadang-kadang orang pun dalam message, kita baca dengan intonasi yang lain. Malahan orang tu tak ada apa-apa pun. Kita ni banyak asal assumption. Betul tak? So saya cakap, tak apa. So dah minta maaf macam lah. So sebenarnya memang betul lah, memang boleh order online je. Dia bukan bukan dia tak nak tolong kan. Tapi tak salah pun orang tak tolong. Orang tu kerja sibuk, kita tak tolong kan. Tapi nak cerita itulah betapa jahatnya assumption ni. Assumption apa? Prasangka. Jadi itulah reaksi wajah dengan bacaan dalam message. Itulah paling bahaya untuk kita judge orang. Sebab apa? Sebab kita apa yang secara zahirnya tidak semestinya itu yang tersirat di sebaliknya. Jadi bila kita ada so kembali kepada ni kan Al-Quran. So saya ada dengar ceramah kata tak kisahlah, sentiasa walaupun kita hafal satu surah aja, walaupun kita hafal 2 surah aja, tak kisah. Yang penting kita biasakan diri bila kita bila kita Allah Akbar, Allah Muhammad. Bila kita biasakan diri ni dengan hari-hari dengan kalam Al-Quran, ataupun kita mulakan hari kita dengan kalam Al-Quran, insya-Allah kita akan sikit demi sedikit kita akan dekat dengan Al-Quran. Okey? Baik. Kita sejauh mana kita jadikan Al-Quran itu pendamping kita, ini akan menyelamatkan iman kita di hari akhirat kelak. So kita sambung baca dalam muka surah 40. Sesungguhnya sebaik-baik amalan di dunia adalah berzuhud dan mengelakkan diri daripada tenggelam dengan perhiasan dunia. Zuhud dalam arti kata lain tidak tamak kepada mengejar keduniaan semata-mata sehingga melupakan akhirat, menggunakan kelebihan di dunia untuk keuntungan di akhirat. Ujian yang diberikan oleh Allah adalah untuk melihat siapa antara hamba-Nya yang melaksanakan amalan dengan sebaik-baiknya. Jadi nak kata zaman kita ini, kita gunakan nikmat dunia yang ada ni ke arah kebaikan. Saya nak share sikit apa yang saya kalau muslimah sekalian tahu dunia sekarang memang tengah dalam keadaan diuji dengan saudara-saudara kita di Palestin sana kan. Jadi saya ada cover satu post ni, dia cakap apa? Dia kata macam umat Islam di seluruh dunia menganggap bahawa mereka ini sedang diuji. Betul tak? Adakah kita anggap mereka diuji? Betul lah, diuji kan dalam kehidupan yang sebegitu. Tetapi bila ditanyakan kepada mereka, mereka katakan, oh tidak, kami bukan sedang diuji, kami dah pas dah ujian. Tapi korang semualah yang sedang diuji. Kita semua ni yang sedang diuji. Kerana apa? Kerana kita masih lalai dengan dunia. Mereka di sana, Masya Allah, keimanan mereka, Masya Allah, sedang menggendong anak yang baru meninggalkan dunia. Mereka bukan meraung, bukan menatap, tetapi mereka mengatakan apa? Sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Saya baru bincangkan sebenarnya nak podcast. Saya dengan teman-teman saya baru bincang dalam podcast. Dan dalam podcast tersebut saya katakan, kalau kita ni muslimah sekalian ditanya, you ready tak nak anak you mati besok? Mati dalam keadaan yang diredai Allah atau mati dalam keadaan syahid? Apa jawapan kita? Saya sendiri belum ready. Malah kita tahu tak ganjaran seorang syuhada? Tahu. Kita tahu tak kalau anak kita ni sekarang ni meninggal, anak kita berumur masuk mana? Syurga. Dan salah satunya adalah dia boleh ada kelebihan untuk menarik kita masuk syurga. Tahu tak? Tahu. Tapi sedia tak? Tak. Bila kita jawab tak je, itu dah menunjukkan memang kita masih hidup dunia. Walhal, kalau kita hidup dan kita meninggal dan anak kita masih hidup, kita tak tahu pengakhiran anak kita macam mana kan? Tapi kalau anak kita meninggal sekarang, kita tahu tak pengakhiran macam mana? Tahu. Tapi tetap, anak saya nak tengok anak saya nak besar.
Maksudnya apa? Maksudnya sebab tu mereka katakan kita ini yang sedang diuji. Sebab kita memang belum ready nak tinggalkan dunia. Sebab tu bagus kita belajar surah, kita belajar Al-Quran, belajar ayat Al-Quran yang adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah, untuk sentiasa menerima qada dan qadar Allah. Jangan cakap Muslimah lah, saya sendiri pun tak jawab pun saya tidak. Bukan pada saya ada dekat depan ni saya dah perfect, dah tak ingat dunia ini dan akhirat semata-mata, tidak. Tidak, sama je kita, sama je. Sebab iman ini macam mana kita nak pastikan dia sentiasa berada di level yang at least konsisten ataupun up adalah amalan kita. Apabila kita rasa macam kita makin down, nanti kita nak kena bangkit lah. Nak kena bangun. Nak kena bangun sehingga kita ditidurkan. So maknanya saya nak sikit lagi. Saya nak habiskan episod 1 hari ini, insyaAllah. Jadi seterusnya Allah dah cakap, Allah jadikan dunia ini sebagai tempat perhiasan, sebagai tempat yang cantik. Terlalu banyak kecantikan yang ada dekat dunia ini. Untuk apa? Untuk test, untuk uji mereka yang antara kita ni, antara mereka beriman ni, siapa yang masih beramal soleh. Dan Allah teruskan ayat ini dengan mengatakan apa? Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Maksudnya wa inna, dan sesungguhnya kami, laja'iluna, kami akan jadikan ma'alaiha, apa yang ada di bumi itu. Ha ni Allah tak tulis ma'alal ardi lagi lah. Ha tu balik dengan ardi. Ardi tu apa? Bumi. Ma'alaiha sa'idan juruza, sebagai tanah yang bagus. So maknanya sekelip mata dunia yang cantik, secantik-cantiknya ni, boleh Allah jadikan, boleh Allah hilangkan segala nikmat, segala kecantikan yang ada dan jadikannya sebagai tanah yang tandus. Tanah yang tandus ni memang tak ada apa-apa lah, tak ada kehidupan, tak ada plant, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada sumber makanan, tak ada. Habis. So itu adalah kekuasaan Allah. Allah boleh jadikan dia cantik dan Allah boleh jadikan dia sebaliknya juga. Sebab apa? Sebab dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Yang hanya kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita antara pengajaran yang paling penting dalam episod yang satu ini, kita dah baca semuanya. Allah cakap, kira tadi kan macam ayat ni kan, Allah cakap kan, aku jadikan dunia ini tempat yang cantik untuk menguji mereka. Jadi kira dua ayat ni, dia ada banyak conversation tau antara Allah dengan Nabi dalam Al-Quran. Kalau kita tengok ayat nombor 6, Allah macam pujuk Nabi kan. Allah dah pujuk Nabi, pasal Allah cakap, tapi kau sedih macam mana pun, kau nak kena faham lah yang ni bahasa kita lah. Kau nak kena faham, orang-orang beriman ni kata aku akan uji. Bukan makna kau sayang, aku akan biar aja, tidak. Maknanya apa jua sekalipun, orang-orang manusia dekat dunia Allah ini akan diuji. Memang kita dekat dunia ini memang akan ada ujian. So Allah kata dalam Al-Quran, so apabila kita ditimpa musibah, apa kita kena buat? Allah berfirman dalam surah Baqarah, alladzina idza asabathum musibah, sekiranya kamu ditimpa musibah, qalu, maka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini datang daripada Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Ini bacaan ataupun ucapan yang perlu kita ucapkan apabila kita ditimpa musibah ataupun apabila kita dengar orang lain ditimpa musibah. Bukan hanya untuk mendengar berita kematian sahaja atau telefon. Innalillah sampai mati mak. Kan? Selalu macam itu kan? So sekarang tukar, bukan sampai mati mak. What happened? Apa jadi?
Sebab kita tak tahu lagi berita apa. Yang kita tahu, bila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada musibah yang menimpa. Boleh jadi sakit, boleh jadi boleh jadi kematian, macam-macam musibah ada. Jadi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mesti percaya bahawasanya Allah cakap, Allah sentiasa cakap, bukan hanya pada ayat ini Allah cakap Allah nak uji, tetapi dalam surah Al-Ankabut juga Allah, dalam surah Al-Ankabut ayat kedua juga Allah cakap, adakah mereka ini kira mereka dah beriman sedangkan belum diuji. Kita tak boleh cakap, oh aku adalah seorang yang beriman, aku adalah seorang mukmin. Pada awal hal Allah tak uji kita dengan ujian yang berat. Tak payah jauh, kita tengok para anbiya sahaja. Tak payah jauh kita tengok Nabi Muhammad je. Nabi Muhammad dah lahir ada ujian sampai ke akhir hayatnya. Ujiannya adalah ya Allah, Masya Allah, sangat besar, nak tanding dengan ujian yang kita ada. Baru cerita Nabi, baru cerita, kira apa yang dalam kejadian hidup kita, kemungkinan semua para anbiya dah lalui dah. Nak kata anak tak ada cakap, Nabi Nuh, anak tak nak beriman. Nak kata suami buat perangai, Allah suami saya cakap satu kali tak faham, satu sekali cakap pun tak faham. Ada tak isteri solehah bagai bidadari syurga, tetapi suami seperti Fir'aun lah, kan? So bayangkan betapa Asian dia punya level kesabaran yang tinggi ni. Masya Allah. Dan kata isteri tak dengar cakap, ada juga kisah siapa? Nabi Lut. So banyak, sebenarnya kalau kita lihat, kita nak bukan tak boleh komplain, boleh. Bukan tak boleh luahkan, boleh. Tetapi bila kita jadikan kisah-kisah atau ujian-ujian para anbiya ni sebagai motivasi, sebagai inspirasi untuk kita kekal, untuk kita tahan, untuk kita sabar dengan ujian, insya-Allah ia akan mendatangkan kita sinar kebahagiaan. Okay? Baik. So, So yang ni Allah menjadikan, so maknanya dunia ini adalah bersifat sementara. Dunia ini akan musnah apabila tiba waktunya. Dan apabila dunia ini musnah, itulah bukti bahawasanya Dajjal itu pendusta besar. Okay, baik. Saya nak bacakan dekat dalam, kita sambunglah dekat dalam Al-Quran lagi, dalam surah Kahfi ini, ayat 40. Sesungguhnya sebaik-baik amalan di dunia adalah berzuhud berzuhud dan mengelakkan diri dari tenggelam dengan perhiasan dunia. Zuhud ni apa? Tidak tamak kepada mengejar keduniaan semata-mata, maksudnya dunia-dunia lah, tapi kalau sampai waktu solat, sampai waktu sedekah, maknanya bukan kita kejar dunia, tapi dalam kita mengejar dunia, kita juga mengumpul saham-saham untuk kita bawa di akhirat nanti. Okay? Ujian yang diberikan oleh Allah adalah untuk melihat siapa antara hamba ni yang melaksanakan amalan dengan sebaik-baiknya. Pada ayat ini Allah meletakkan sebaik-baik amalan dan bukan sebanyak-banyak amalan. Nampak? Maknanya amalan yang baik, kita dah bincang mengenai solihat. Walaupun amalannya sedikit, tetapi kualitinya, nilainya amat tinggi di sisi Allah. Okay? Ini menunjukkan bahawa Allah mementingkan kualiti amalan seseorang dan bukannya kuantiti. Okay? Kualiti pada sesebuah amalan lazimnya dikaitkan dengan rasa ikhlas, iaitu rasa ihsan dengan amalan yang dilakukan adalah sepenuh hati tanpa rasa terpaksa. Secara tidak langsung, seseorang itu akan merasakan dirinya sentiasa diperhatikan oleh Allah. So, di antara makna ihsan. Ihsan ni apa? Bila kita lakukan seumpamanya Allah sedang melihat kita. Bila kita tahu Allah sedang melihat kita, kita tak adalah nak buat main-main kan? Kita akan buat dengan sesungguh-sungguhnya. Baik? Dengan itu, seseorang tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak beramal, tidak beramal dan hanya menunggu hati menjadi ikhlas baru nak beramal. Tak boleh. Ikhlas ni pun nak kena didik. Sebab tu nak kena, walaupun tak ikhlas pada asalnya, buat sampai hati kita jadi ikhlas. Nak tunggu ikhlas baru nak buat, memang takkan buat. Okay, memang takkan buat. Hakikatnya ikhlas ini tidak akan dapat diperolehi tanpa didahului dengan amalan. Tuntasnya dapat difahami bahawa sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan ganjaran akhirat. Okey.
Saya nak tutup hari ini sebelum masa sedikit lagi untuk kita tengok apa maksud fikih Al-Quran yang dibawakan oleh Dr. Zahazani. Fikih Al-Quran ni adalah ajaran apa yang sepanjang kita dah belajar daripada ayat 1 sehingga ayat 8, apa yang dibawakan, apa yang pengajaran-pengajaran yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama adalah dilarang, saya tak baca dalam buku, saya summariskan dalam slide, okey. Dilarang untuk mengikuti ajaran secara membuta tuli. Maksudnya jangan kita ikut ajaran, jangan kita belajar sesuatu kita ikut aja apa orang tu cakap. Nak kena kaji, nak kena tahu nilai dan bezakan yang mana hak dan yang mana batil, yang mana betul dan yang mana salah. Okey, so maknanya hatta dalam agama kita sendiri, kita percaya dan yakin bahawa agama Islam adalah agama yang benar, betul. Tetapi untuk kita belajar, kita pun nak kena ada ilmu. Okey, yang pertama sekali ilmu dengan siapa kita belajar. Dengan siapa yang kita belajar. Tak salah untuk kita belajar dekat YouTube sekarang, tak salah. Tetapi pastikan orang ustaz atau ustazah yang kita dengar melalui online ni adalah orang yang diiktiraf at least daripada kerajaan. Okey, sebab zaman sekarang adalah zaman fitnah. Banyak sangat fitnah-fitnah yang berlaku dan banyak sangat ajaran-ajaran sesat yang dibawa. So kita tak nak sia-siakan usaha kita. Kita sebenarnya nak mendalami Islam tetapi alamak makin jauh macam ni. Okey, so maknanya nak kena ada tahu bezakan yang mana salah dan yang mana betul. Okey. Dan yang kedua, kat sini yang kedua apa? Saya tanya tak pergi bawah ke nak pergi tepi? Itqan. Okey, etika kerja, itqan, lakukan perkara dengan bersungguh-sungguh. Itqan ni perkataan Arab. Apa maksudnya? Lakukan perkara dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah etika kerja yang baik dan syarat ganjaran bergantung pada kualiti amalan. Hatta dalam dunia pun kalau kita kerja, ataupun kita masak, ataupun kita kemas rumah, ataupun kita bekerja di office, bekerja di mana-mana pun, kita nak kena ada sifat itqan ini. Bekerja dalam bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja kerja yang diamanahkan. Nak didik anak pun nak kena sungguh-sungguh. Nak berbakti kepada ibu bapa pun nak kena bersungguh-sungguh. Sebab apa? Bila kita bersungguh-sungguh, insya-Allah amalan kita itu ada kualiti. Dan apabila kita bagikan, kita tampilkan amalan yang berkualiti, maka ganjaran yang kita dapat pun nanti akan berkualiti. Okey, berkualiti. Yang ketiga adalah tidak putus asa dan kuat semangat. Penolakan manusia terhadap dakwah adalah normal dan memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik anak kita hari ini sampai 10 tahun kemudian tak ubah-ubah. Jangan putus asa. Kerana senjata seorang ibu adalah doa. Okey, kita sentiasa bagi nasihat pada suami. Tetap tak ubah. Jangan putus asa. Doa. Doa dan doa dan doa. Setiap doa itu, jangan kita asal doa dia tak makbul pun. Jangan sesekali kita ada perasaan sedemikian. Okay, jangan sesekali kita ada perasaan demikian. Kita sebagai seorang Islam, walaupun susah, kita nak kena, walaupun sebelum ni doa tak pernah makbul, mengikut kita, menurut kita ni, tak pernah kabul doa aku sebelum ni. Tak apa. Tak apa. Sedangkan Nabi pun tak semua doanya termakbul ketika hayatnya. Ingat kejadian Nabi di Taif. Cerita lagi dah puluh ni. Ingat kejadian Nabi dekat Taif? Ingat tak? Apa jadi pada Taif? Kalau tak ingat, nanti balik carilah cerita pasal Taif. Tak sempat saya nak cerita hari ni. Okey, betapa Nabi dihina, dimaki, dibaling batu, dihina lah sehina-hinanya apa dekat Taif. Tapi adakah Nabi memilih untuk membalas dendam? Malaikat dah ready dah ni. Nabi kan dilakukan sedemikian, malaikat dah ready dah ni. Jadi apa Nabi cakap? Nabi doakan seluruh penduduk Taif akan beriman kepada Allah. Dan perkara ini jadi sewaktu Nabi hidup atau Nabi dah tak ada? Nabi dah tak ada dah. Baru Allah kabulkan. Apa salahlah doa kita yang tak makbul ni? Jadi maknanya doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Ini tips Doa yang kita minta ni akan dimakbulkan oleh Allah pada masa yang tepat.
Mungkin kalau Allah kabulkan doa kita sekarang ni, benda tu sebenarnya kita rasa macam bagus, tapi sebenarnya benda tu tidak mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tetapi Allah akan kabulkan doa kita di masa yang lain, di masa yang tepat. Mungkin kita doa kepada Allah nak jadikan anak kita yang soleh. Allah kabulkan sekarang. Allah kabulkan sekarang. Happy tak? Happy lah Allah kabulkan doa. Tetapi mungkin sebab Allah kabulkan sekarang, bukan di masa yang tepat, kita ni yang jadi riak. Nak anak soleh, kita pula yang tak jadi tak soleha. Siapa? Ya Allah, anak aku hari-hari kah, aku tak payah suruh. Sebelum pergi sekolah dia baca Quran 10 page. Hari-hari rencana. Dah niat maknya lah yang lebih. Padahal sebelum kita bersungguh, berdoa bersungguh-sungguh. Anak aku tak payah suruh, anak aku 10 tahun ni tak payah suruh. Masa je waktu Allah apa-apa dia terus ambil wuduk solat. Anak kita tu melakukan perkara yang baik. Tetapi kita menjadikan perkara yang orang dengar menyampah. Inilah anak kau seorang baik. Anak aku memang tak baik. Orang jadi menyampah dengan kita. Itu antara contoh lah. Antara contoh. Kadang-kadang kita heran kenapa Allah tak kabulkan doa kita ni. Ada sebab-sebabnya. Okay? Dan yang terakhir sekali, keindahan dunia bukan nikmat, tapi adalah ujian semata-mata. Nikmat seseorang dinilai melalui ujian. Bagaimana kita menjadi seorang yang bersyukur. Segala nikmat yang kita dapat, segala nikmat yang ada dalam kehidupan kita, sentiasa berasa bersyukur dan sentiasa faham dan tahu bahawasanya dalam nikmat kita, dalam rezeki kita, ada hak orang lain. Jangan kita lupakan itu. Okay, jangan sesekali kita lupakan itu. Bila kita ada sentiasa, bila kita ada peluang untuk bersedekah, sentiasa bersedekah. Kerana satu ketika dekat dunia ini sebelum kiamat, itu adalah masanya semua orang nak sedekah, tapi tak ada orang nak terima sedekah. Sebab apa? Dah terpampang, dah terjadi dah semua tanda-tanda besar kiamat. Apa lagi yang tak nak percaya? Tentu nak sedekah dah. Kalau dah tak ada orang nak menerima sedekah, datang mana pahala-pahala bersedekah? Tak ada. Kalau sekarang macam susah orang nak pergi minta sedekah pun susah. Tapi akan datang orang yang tak nak terima sedekah lah. Semua orang nak sedekah. Jadi bila kita ada rezeki yang lebih, bila kita ada nikmat yang lebih, sentiasa mendidik ahli keluarga kita untuk berfungsi. Kerana janji Allah dalam Al-Quran, lagi banyak kita beri, kita tak akan jatuh miskin. Sedekah tidak akan pernah menjatuhkan kita, tak akan pernah buat kita jadi miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk kepada kisah Ashab Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Okay.